Okey, insya-Allah pasti kupasan topik indahnya hidup dengan Al-Quran pada pagi ini dapat memberi nilai tambah kepada puan-puan yang hadir insya-Allah. Jadi dengan tidak membuang masa saya menjemput Ustazah, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa yanfa'una bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan mutaqabbalan ya rabbal alamin. Ya Allah, 'allimna bima yanfa'una wa yanfa'una bima 'allamtana. Ajarkanlah kepada kami ilmu-ilmu yang akan memberikan manfaat kepada kami dan jadikanlah bermanfaat ilmu-ilmu yang telah kau ajarkan kepada kami. Wa zidna 'amalan wa zidna 'ilman wa 'amalan mutaqabbalan ya rabbal alamin, dan tambahkanlah kepada kami ilmu dan juga amalan yang diterima di sisi Engkau. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali saya nak ambil kesempatan ni sebelum kita bermula untuk mengucapkan terima kasih jutaan penghargaan kepada YB Azli Yusof, Ahli Parlimen Shah Alam, kepada Dr. Haji Abdul Manaf bin Muhammad Razi, Pengerusi Surau Raudhah Al-Muttaqin, Tuan Surya Muizzuddin bin Kamaruddin, Pengerusi MPP Zon 1, dan juga Puan Zarina Zulkifli, Pengerusi NGO Wanita Prihatin Shah Alam, juga Puan Rosnah, isteri kepada Pengerusi Biro Muslimat Surau Seksyen 4, kerana dengan ikhtiar kalian dan juga anggota-anggota yang terlibatlah, maka pada hari ini kita semua dapat berkumpul, dan saya sangat honor peluang yang diberikan ini sebab saya selalu cakap pada diri saya, kemungkinan saya berjumpa dengan orang, kita berjumpa ni kemungkinan sekali sahaja. Okey, kemungkinan kita berjumpa cuma sekali sahaja, dan ini adalah satu peluang yang sangat berharga untuk saya bertanggungjawab berkongsi apa yang sepatutnya saya kongsikan, yang saya doakan, saya harapkan agar Allah tulis, Allah terima ini sebagai satu amalan yang diterima di sisinya. Okey, jadi apabila kita diberi peluang untuk berjumpa dengan orang baru, jadikan setiap peluang, setiap momen kita berjumpa dengan orang itu adalah momen yang terbaik yang mesti kita nak kena sampaikan sebanyak mungkin perkara-perkara yang baik untuk diri kita dan juga kepada orang yang kita berjumpa. Okey? Maksudnya kalau kata kita berjumpa dengan orang non-Muslim, yang pertama kali kita jumpa, jadikan itu adalah satu momen indah yang dia akan ingat, oh, I've met a beautiful lady Muslim yang selalu tersenyum kepada aku. Okay? Aku berjumpa dengan seorang wanita tua yang kata-katanya penuh dengan hikmah. Setiap kali kita berjumpa dengan orang, kita mesti letakkan satu target ke atas diri kita, apa yang kita nak tinggalkan dalam kehidupan orang tersebut, insya-Allah. Dan saya berharap semoga pertemuan pada kali ini menjadikan satu pertemuan yang bermakna untuk kita bersama-sama. Betul, ada yang kata 6666 kan, tapi Allahu alam, setakat yang saya lebih cenderung kepada pendapat 6236 ayat. Okey, tak ada masalah pun, dia kadang-kadang itu adalah isu wakaf ibtidah, bukan satu perkara yang besar lah, tapi yang saya pegang 6236 ayat. Daripada 6236 ayat ni, hari ni kita nak ambil sikit sahaja. Kita cuma nak ambil 10 sahaja. 10 ayat yang pendek-pendek yang kita nak terus hafal. Boleh tak? Okey, yang ini kita tak nak, kita duduk, kita dengar. Selalu dah kan kita ni kan insya-Allah dah selalu pergi masjid, dah selalu dengar. Kali ni kita cuba nak menghafal ayat-ayat tu, dan ayat yang saya pilih ni semua ayatnya pendek-pendek yang memang kita duduk kat sini boleh terus hafal. Jadi kaedah kita pada hari ini, okey, kita akan tengok ayat tu dan kita akan terus hafal. Kalau ada pen, ada kertas, boleh keluarkan. Okey, sebab ayat ni kita nak letak dalam kepala otak kita, kita pergi dekat mana-mana, nanti ayat ni kita nak selalu panggil dia datang. Okey, ini cara kita nak menjadikan Al-Quran sebagai lifestyle kita. Ada orang kata pada usia-usia kita yang dah usia 50, 60 tahun, 40 tahun, 30 tahun ni dah tak perlu hafal Al-Quran. Sebab kita kena tadabbur, kita kena dengar, kita nak kena faham. Okay, ada orang cakap macam tu kan, pendapat orang tu tidak salah. Okey, pendapat itu tidak salah, tetapi saya menemukan satu praktikal yang lebih membantu kita untuk dekatkan diri kita dengan Allah Ta'ala, untuk mendekatkan diri kita dengan Al-Quran apabila kita menghafal ayat tersebut. Kita bukan hafal satu Al-Quran, tapi kita hafal ayat-ayat yang akan menjadi prinsip dalam kehidupan kita. Okey, so ini adalah ayat-ayat yang 10 ayat yang kita akan hafal lah. Make sure ready dengan pen dan juga kertas. Habis dia satu ayat, kita akan terus hafal. Okey, boleh next slide.
Okey, yang pertama sekali saya nak sentuh sedikit kenapa kita nak kena ada strong connection dengan Al-Quran. Kenapa kita nak kena berhubungan ataupun berinteraksi dengan Al-Quran. Okey. Kita teliti ayat ni, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Okey. Ayat daripada surah Al-Isra, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Okey, yang bermaksud dan kami turunkan dengan beransur-ansur dari Al-Quran. Nunazzil, nazala maksudnya turun. Nunazzil, turunkan secara sedikit demi sedikit demi sedikit. Supaya apa? Supaya kita dapat ambil masa yang sesuai untuk kita faham ayat tersebut. Minal Qur'ani ma huwa syifa. Okey, apa yang dengan ayat Al-Quran tersebut menjadi apa dia? Syifa. Apa maksud syifa? Ubat ataupun penawar. Bila kita sebut ada ubat, maksudnya ada apa? Ada penyakit. Jadi manusia ni by default dia ada penyakit. Kalau dia tak terima dia ada penyakit, dia tak akan pergi dekat Al-Quran. Jadi perkara paling asas untuk kita membina hubungan dengan Al-Quran adalah kita terima yang kita ni memang ada sakit. Okey, disebabkan kita ada sakit, kita sangat hajat kepada ubat. Dan apakah ubat itu? Huwa shifa'un wa rahmatul lil mu'minin. Apa dia? Al-Quran yang ada di dalamnya syifa, ubat, penawar dan juga rahmat. Rahmat kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Al-Quran ini dia untuk semua orang, betul? Al-Quran ni rahmatan lil alamin kan? Dia diturunkan kepada semua orang. Tapi adakah semua orang mendapat manfaat daripada Al-Quran? Tidak. Allah menjamin Al-Quran ini sebagai satu kitab yang satu kitab mukjizat, satu kitab ajaib yang miracle, yang ada berbagai-bagai manual kehidupan, ada berbagai-bagai kebaikan, ada berbagai-bagai kesempurnaan, ada everything, ada semua yang kita perlukan. Allah jamin benda tu. Tetapi satu perkara yang Allah tak jamin adalah semua orang akan dapat manfaat daripada Al-Quran. Itu langsung Allah tak jamin. Yang akan dapat manfaat itu adalah orang yang macam mana? Orang yang beriman sahaja. Orang yang beriman dengan kekuatan yang ada pada Al-Quran. Okey? Dan wala yazidudz zalimina illa khasara. Bagaimana dengan orang yang tidak mengambil manfaat daripada Al-Quran? Apa yang terjadi pada dia? Illa khasara. Al-Quran ni dia turun, dia tak akan jadikan kita neutral. Dia tidak membawa efek neutral sama pada semua orang, tidak. Dia antara dua sahaja. Sama ada kita dapat positif ataupun kita dapat negatif daripada Al-Quran. Tak dengar? Tengah-tengah tak ada. Memang tak ada. Sebab dia bukan option. Al-Quran is not an option. Al-Quran ni benda wajib. Kalau rasa kita ni orang mukmin, orang Islam, wajib kita pergi kepada Al-Quran. That's the only way kita akan dapat manfaat daripada turunnya Al-Quran. Kalau kita, orang Islam, mengaku Islam, diturunkan Al-Quran tapi kita buat-buat tak faham, kita menjadi orang apa? Immediately by default, orang yang rugi. Orang yang rugi. Wala yazidudz zalimina illa khasara. Kita telah berlaku zalim kepada diri kita. Kita orang beriman, mengaku beriman, tapi kita tak pergi kepada Al-Quran, itu adalah salah satu kezaliman. Memahami Al-Quran bukan satu pilihan. Wajib ke atas kita untuk faham, untuk beramal, untuk memperuntukkan masa kita bersama-sama dengan Al-Quran. Seperti mana kita rasa makan adalah satu benda yang wajib. Kita tak ada pilihan untuk tak makan. Betul? Betul? Tak boleh tak buat. Mesti nak kena buat. Membersihkan diri. Kan? Membersihkan diri, beristinja dan sebagainya. Tidur. Beristirahat. Benda tu wajib tak ke atas diri kita? Wajib. Kita tak ada pilihan. Kalau kita tak buat, kita jadi apa? Kita jadi zalim pada diri kita. Kita akan memusnahkan diri kita. Betul? Sama keadaannya dengan Al-Quran. Tetapi kenapa ramai orang yang masih boleh mengabaikan Al-Quran? Sebab kesan daripada pengabaian Al-Quran tidak berlaku secara immediate. Bermaksud apa dia? Bermaksud kalau kita contoh hari ni puasa kan? Kejap lagi nak buka puasa. Tak, hari ni tak nak buka puasa, tak nak makan. Esok sahur pun tak nak makan juga. Sampai cukup seminggu tak nak makan. Jadi apa? Jadi apa? Mati dah lah. Kan? Tiba-tiba Al-Fatihah dah lah kan? Tak ada dah lah. Mati terus. Sebab mengabaikan makan, minum, rehat, semua-semua benda ni immediate effect.
Betul, kita boleh terus nampak. Tapi mengabaikan Al-Quran, efeknya dekat mana? Efeknya dekat hati, dan kita akan tersedar benda tu bila dekat akhirat. Dekat dalam kubur baru kita tersedar. So benda ni sebenarnya sangat-sangat kritikal. Jadi wajib ke atas diri kita untuk sentiasa mengingatkan diri kita, kita kena membina hubungan dengan Al-Quran dan jangan terleka, sebab kesan mengabaikan Al-Quran berlaku secara ditangguhkan, bukan immediate. Okay? Tapi sebenar-benarnya immediate. Bila orang yang dia hidup tanpa Al-Quran, rezeki dia susah, hati dia tak tenang, akan jadi orang yang mudah marah, penuh dengan sangkaan-sangkaan buruk. Kemudian ibadah solat dia tak menjanjikan ketenangan yang sepatutnya. Sebenarnya kesan tu immediate, tapi kesan tu tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Kesan yang boleh dilihat dengan mata kasar tu nanti dekat akhirat nanti. Okay, jadi meninggalkan Al-Quran adalah salah satu bentuk kezaliman. Jadi alhamdulillah pada hari ini Allah bagi kita peluang untuk kita sama-sama mendalami Al-Quran. Jadi kita akan pergi ke ayat yang pertama untuk kita dalami. Okay, boleh ke next slide. Okay, kita akan ambil ayat-ayat yang simple-simple sahaja. 10 ayat prinsip daripada Al-Quran tentang kehidupan. Kita cuba nak tengok kat mana relation Al-Quran dalam kehidupan. Al-Quran ni bukan kita nak baca untuk bekalan mati sahaja. Dekat atas dunia ni sendiri kita nak kena baca dan faham Al-Quran. Okay, saya nak tanya kat sini. Siapa kat sini dia ada Thermomix kat rumah? Ada tak? Mesti ramai ada kan? Nak guna Thermomix kena ada advisor tak? Kan? Ada orang buat siap unboxing lagi kan? Ajar cara nak pakai semua kan? Okay, itu baru Thermomix. Thermomix je pun. Dah nak kena ada advisor, kena ada leader, nak kena ada orang pimpin segala kan? Apatah lagi Al-Quran. Kan? Lagilah kita nak kena ada advisor kita untuk Al-Quran. Okay, jadi ayat yang pertama kita akan pergi pada hari ini insyaAllah. Okey, kita akan menyentuh tentang salah satu ayat yang paling penting dekat dalam Al-Quran. Dekat dalam Al-Quran ni dia ada semua benda. Okey, dia ada semua benda. Kalau kita baca kitab Al-Quran pula. Kalau kita baca kitab-kitab yang dikarang oleh ulama dan juga kita baca buku-buku yang ditulis oleh orang-orang barat, kita akan dapati sebenarnya kebanyakan ilmu-ilmu barat memang diambil daripada Al-Quran. Cuma dia orang omit certain parts untuk tak nampak benda tu bagi jadi nampak macam Islam sangat. Kemudian dia orang tukar benda tu kepada beberapa terms, and then tiba-tiba dia charge dekat kita, okay, kalau you nak towards tranquility in your life, 10 life hack towards tranquility, bayarannya 3,000 USD equal to 12,000 ringgit Malaysia. Ramai tak orang pergi? Ramai. Nak berjumpa dengan coach sekian-sekian untuk buat meditasi akal fikiran lah, untuk hack balik dia punya otak, brain dia, nak bagi dapat kepuasan hidup di dunia dan sebagainya. Orang bayar berapa? 3,000, 5,000, 10,000, ratus ribu pun ada. Bila kita tengok dia punya modul, subhanallah, saya macam nak terjatuh rahang ni. This is totally from Al-Quran. Totally from Al-Quran. Cuma mereka ni pandai. Mereka pandai, skill berdakwah tu mereka ada. Jadi mereka tahu audience mereka siapa. Mereka switch certain things dan mereka sesuaikan certain things, menjadikan bila kita pergi dekat ilmu-ilmu barat ni, kita rasa macam, oh, this is the answer that I've been finding all my life. This is the answer. Padahal the answer tu ada dekat tangan kita dah lama. Cuma sebab kita tak faham bahasa Arab. Kita tak faham. Jadi bila dia orang dapat simplify, kita rasa macam, oh, bagus. Kan? Hakikatnya semua ilmu-ilmu yang baik ada kat dalam barat, saya berani jamin ya. Semua ada kat dalam Al-Quran. Percayalah. Okay, so ayat yang pertama kita nak pergi adalah tentang self responsibility ya. Okay, tentang tanggungjawab, kebertanggungjawab kita terhadap diri kita sendiri. Ayat ni adalah ayat yang sangat penting, especially untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita. Okay, anak-anak yang kecil wajib hafal ayat ni. Apa ayat dia? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dua ayat yang pertama adalah ayat yang paling berat. Ayat-ayat yang belakang-belakang tu semua saya ambil senang-senang saja. Okay, boleh tuliskan daripada surah Az-Zumar, okay, yang berbunyi wala taziru waziratun wizra ukhra, dan tidak akan menanggung beban ataupun memikul beban dosa orang lain. Seseorang itu tidak akan menanggung beban ataupun memikul beban dosa orang lain pun kat dalam kehidupan dia. Maksudnya dekat dalam dunia ni,
Kat dalam dunia ni, siapa yang akan tanggung segala beban dosa kita? Kita saja, diri sendiri. Ada orang kata kan, kau tanggunglah nanti dosa isteri, kau tanggunglah nanti dosa anak-anak. Benda tu tak betul. Kita hanya dikira berdosa sekiranya kita tidak mendidik mereka. Selepas kita didik, apa nak jadi pada dia orang tanggung sendiri. Tak ada istilah kita menanggung. Tak ada istilah suami menanggung dosa isteri, isteri menanggung dosa anak-anak ke apa ke, tidak ada. Okay, orang kata bila anak-anak perempuan keluar rumah tak pakai tudung sebagainya kan, itu adalah suami yang kena tanggung dosa kan. Suami bapa menanggung dosa hanya sekiranya dia gagal mendidik. Tapi kalau dia dah mendidik, dosa dia tu yang ditanggung bukan dosa anak perempuan tak pakai tudung, tapi dosa tidak mendidik anak perempuan untuk bertudung. Itu saja. Kalau dia dah buat tu tak ada. Okey? Jadi dekat dalam Al-Quran yang kita nak kena pegang prinsip kita nak kena ingat apa-apa sekalipun wala taziru waziratun wizra ukhra, kita bertanggungjawab sepenuhnya di atas apa yang kita lakukan. Dan benda ni, prinsipnya adalah sangat-sangat penting kalau kita nak ajar, termasuk juga dekat kaunter-kaunter kerajaan, dekat kaunter-kaunter swasta. Sebab apa? Okey, minta maaf saya terpaksa cakap. Kadang-kadang kita berurusan dekat mana-mana kaunter, swasta ke kerajaan, sama mana-mana tempat, perasan tak dia ada berlaku paskan kat orang ni, paskan dekat orang ni, paskan dekat orang ni. Kan? Kadang-kadang benda yang sangat simple pun menjadi rumit, betul? Kenapa benda tu jadi macam tu? Kenapa seolah-olah tak ada rasa amanah, tak ada rasa kebertanggungjawaban yang besar dekat dalam diri kita sebagai pekerja untuk pegang tanggungjawab, buat bagi habis. Sebab apa? Sebab simple, sebab kita tak faham ayat ni. Dekat akhirat nanti, apabila berlaku kesilapan-kesilapan, manusia ni dekat akhirat ni keadaan dia macam mana? Dia dekat akhirat ni, kita paling sayang, kita mak-mak, paling sayang siapa kat dalam dunia? Anak kan? Boleh bayang tak nanti dekat akhirat nanti kita salahkan anak kita? Engkau ni sebab dulu aku nak sekolahkan engkau ni, aku tak sempat nak mengaji ni. Sebab nak hantar engkau pergi sekolah ni lah aku lambat solat ni. Sekarang aku dah kena dengan Tuhan ni sebab aku lambat solat ni, semua salah engkau. Anak salahkan mak balik. Mak lah yang tak berguna sebenarnya. Sebab nak hantar saya dekat sekolah, lepas tu mak ni, mak yang salah sebenarnya. Mak yang tak pandai uruskan masa sebenarnya. Dekat akhirat akan berlaku banyak syiqaq. Banyak perselisihan, banyak pergaduhan. Dan pergaduhan ni tak sama macam berlaku dekat atas dunia. Atas dunia kita bergaduh dengan orang yang kita tak suka, betul? Kita tak suka kat jiran sebelah, tak suka dekat orang duk kampung sana. Kita bergaduh dengan dia sebab tu. Tak suka. Benda yang kita tak suka, baru kita gaduh. Dekat akhirat, dengan orang yang kita paling sayang, jangan cakap orang yang kita tak suka. Dengan orang yang kita paling sayang sekali, kita akan banyak bergaduh dengan dia. Itulah kedahsyatan yang akan berlaku dekat akhirat nanti. Kedahsyatan yang akan berlaku. Dan disebabkan itu orang ni dia akan salahkan orang ni dia akan salahkan orang, dia akan banyak saling menyalahkan dekat sana. Kita akan banyak ribuan tahun kita terperangkap dekat akhirat, dekat mahsyar hanya kerana drama blame game. Sebab apa? Sebab kita tak faham the effect of wala taziru waziratun wizra ukhra. Kita tak faham benda ni. Sekarang kita nak betul-betul pegang ayat ni, kita nak betul-betul ada responsibility ke atas diri kita sebab kita tahu at the end of the day I am going to stand in front of Allah. Depan Allah aku dah tak boleh nak argue apa-apa lagi dah. Jadi Islam mengajarkan kepada kita satu konsep yang akan membuatkan kita menjadi seorang yang sangat tegas dalam pendirian kita, sangat tegas dalam melaksanakan amanah kita. Sebab apa? Sebab kita tahu at the end of the day this is between me and Allah. Aku tak boleh salahkan ketua aku. Oh, ketua bagi arahan macam ni. No. Because at the end of the day, antara aku dengan ketua dekat dunia je. Antara aku dengan Allah final. Contoh. Okay, saya ambil contoh yang lebih mudah. Nak pergi makan lah dekat kedai tu. Kedai nasi biryani Aceh. Contoh. Oh, nasi biryani Aceh ni dia... ada orang kata tak halal, ada orang kata halal. Kita pun ambil mudah. Tak apalah, Jakim dah kata halal, halal je lah. Kita tak payahlah nak fikir lebih-lebih. Boleh tak kita ambil sikap macam tu? Ramai tak orang yang ambil sikap macam tu? Ramai. Tapi benda tu kongruent tak dengan apa yang Al-Quran cakap? Tak kongruent. Because at the end of the day, kita tak boleh kata, oh, masa saya hidup dekat dunia hari tu Jakim dah bagi tanda halal dah, so saya dah tak perlu nak fikir apa-apa. Tidak. Tidak, betul.
JAKIM dah endorse tanda halal. Tapi kalau sampai dekat telinga kita benda tu syubhah, kita kena cari tak balik. Cari, verify, tengok balik maklumat sampai satu tahap kita letak effort untuk kita pastikan apa yang paling sesuai dengan iman kita, barulah kita buat keputusan. Oh, selepas saya research, saya baca dan sebagainya, saya dapati memang betul JAKIM dah endorse halal dan saya pun hati saya cenderung nak kata benda tu halal, jadi saya akan pergi makan dekat sana. Tak ada masalah. Sebab apa? Self-responsibility. Kita tak letakkan pilihan kita ke atas orang lain. Oh tak apalah, JAKIM dah kata halal dah. Kau jangan fikir apa-apa, halal aja. Itu contoh. Faham tak? Boleh faham tak sekarang ni macam mana penggunaan ayat ni akan menjadikan kita seorang yang sebenarnya berhati-hati dekat dalam setiap pilihan dan keputusan yang kita buat, dan kita tidak akan menjadi orang yang ambil mudah. Sebab kerosakan hati banyak berlaku apabila kita mengambil mudah hal-hal urusan agama. Betul? Tak apalah, orang tu dah cakap macam tu, kau tak payah nak fikir lebih-lebih. Tak apalah, bos dah kata dah, tolak je permohonan asnaf ni, tak payah fikir lebih-lebih. Tolak je, dia punya borang tak cukup, kau tak payahlah nak proses-proses borang dia, susah payah. Tapi kalau kita adalah orang yang ada self-responsibility yang tinggi, puan, kalau nak ikutkan borang ni saya tak boleh nak proses sebab tak cukup. Tapi saya kena make sure betul ke puan, sebab nanti dekat akhirat Allah akan tanya saya, kalaulah betul puan layak dapatkan zakat tapi saya tolak permohonan puan, saya akan menjawab depan Allah Ta'ala puan. Jadi sekarang ni saya kena buat extra effort, extra step untuk saya verify dan bantu puan. Kalau nak ikutkan dalam sistem, saya dah tak payah nak bantu puan. Boleh tak jawab macam tu? Boleh, betul tak? Tak ada masalah, dah sistem kata tolak-tolak lah. Tetapi Al-Quran takkan menjadikan kita orang yang mengambil mudah. Dengan adanya self-responsibility yang tinggi, oh no, benda ni betul, nampak macam antara aku dengan sistem. But behind me, Allah is watching. Dan sekiranya semua umat Islam, dia bekerja dan dia menjalani kehidupan dengan satu prinsip yang teguh macam ni. Apa jadi pada Islam? Apa jadi pada negara Islam? Kuat tak? Teguh tak? Teguh. Boleh tak nak songlap sana sini? Nak main sana sini? Nak cilok sana sini? Boleh tak? Tak boleh. Jadi kat situ peranan Al-Quran mendidik diri kita untuk kita bertegas dengan diri kita, because kita tahu apa consequences ataupun akibat daripada sikap-sikap kita yang tidak berprinsip dengan Al-Quran. Okay? So boleh jelaskan sedikit sebanyak. Okay? So insyaAllah kita pergi kepada next ayat. Okay, next ayat adalah personal accountability. Okay? Yang ini balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Personal self-responsibility dengan personal accountability nampak macam sama, tapi benda ni tak sama. Kalau rasa macam term dia agak susah nak faham, tak apa. Ini ibarat kita macam kita bagi sekali lalu dulu untuk kita faham sikit-sikit. Kenapa saya ambil benda ni? Sebab dekat dalam, ini adalah benda yang orang kata induk lah. Banyak ilmu-ilmu lain tentang self-development banyak terkait dengan konsep ayat Al-Quran ni sebenar-benarnya. Okay? Jadi yang kedua, dua ayat ni je yang dia complicated sikit. Lain-lain tu saya ambil semua yang mudah-mudah. Okay, balil insanu ala nafsihi. Bahkan manusia itu ala nafsihi, ke atas dirinya, maksudnya anggota badan dia. Nafsihi masuk kat sini adalah apa? Telinga, mata, tangan, kaki semua. Basirah. Apa maksud basirah? Basirah adalah basir, lihat kan? Basirah ini maksudnya adalah hujah. Hujah yang sangat terang, yang sangat jelas, yang tidak boleh diabaikan langsung. Okey? Balil dekat akhirat nanti Allah bagi tahu keadaan kita macam mana. Balil insanu ala nafsihi basirah. Dekat akhirat nanti kita dah tak perlukan saksi daripada orang lain. Kat atas dunia, contoh kita nak minta tuntutan nafkah anak. Betul? Ataupun kita nak okeylah, kita nak tuntut nafkah anak ke, kita nak tuntut apa-apa benda ke dekat mahkamah, kan? Kita kena ada bawa saksi, kan? Betul? Kena ada 2-3 orang saksi bahagian ni, saksi kat sini, segala macam saksi kita kena bawa. Dekat akhirat nanti, mahkamah Allah, saksi yang paling kuat adalah siapa? Diri kita sendiri. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di akhirat nanti Allah akan tutup mulut kita, kunci, seal. Mulut ni tak ada lubang. Ni mulut ni tak ada lubang, tak boleh buka. Bukan mulut terkunci, bukan macam ni. Tak, tutup habis. Kena patri. Itu maksud nakhtim. Dah tak ada lubang dah mulut ni. Celah mana pun takkan keluar suara. Takkan. Wa tashhadu arjuluhum. Tetapi anggota badan dia dan kaki dia lah yang akan menjadi saksi ke atas dirinya.
Bermakna apa? Kalau kita baca surah Yasin tu kan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna, dia akan bagi satu emotional burden kat kita. Kita rasa macam, ya Allah ya Tuhanku, sungguhlah tak boleh nak pusing lah. Tak boleh nak pusing kok mana lah. Kat atas dunia ni kita boleh justify, betul? Kita ada banyak justification. Betul? Kenapa? Hari ni tak larat lah nak pergi dengar kuliah, sakit pinggang. Sakit pinggang jadi justification kita, kan? Tak larat lah hari ni nak pergi kerja, bersin, pergilah minta MC, bersin, sakit, batuk, semua tu jadi justification kita, kan? Tapi dekat akhirat nanti tak ada justification at all. Anggota badan kita sendiri yang akan bagi tahu segala-galanya menjadi saksi yang tidak boleh dipertikaikan. Di hadapan mahkamah Allah, tidak ada apa pun yang dapat kita buat untuk kita selamatkan diri kita. Tidak ada, langsung tidak ada. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Walaupun kita banyak melemparkan alasan, ma'adhirah maksudnya alasan ataupun justification. Kenapa Allah sebut macam ni dekat dalam Al-Quran? Sebab waktu kita hidup dekat atas dunia, kita akan banyak justify perbuatan kita, betul? Kita justify perbuatan kita mengikut kehendak diri kita. Kita justify perbuatan kita mengikut kecenderungan nafsu kita. Tetapi bukan kerana apa yang Allah kata. Jadi ini adalah satu warning. Dua ayat ni, kalau kita pegang betul-betul, dia akan membentuk jati diri yang takwa. Yang apa? Yang takwa. Sebab kita ingat setiap perbuatan kita ni di depan Allah Ta'ala akan dipertanggungjawabkan secara direct tanpa ada justification lagi dah. Jadi kalau nak didik anak-anak kita jadi peribadi yang teguh, yang tidak, yang apa? Okeylah, saya ambil contoh. Saya ambil contoh macam konsep Blackpink hari tu. Konsep Blackpink hari tu, ramai tak? Okey, saya adalah tegur hamba Allah kan untuk janganlah kalau sayang dekat anak kan, jangan libatkan dia dengan konsep Blackpink. Apa yang hamba Allah ni kata, kita ni nak didik anak tak boleh keras sangat, nanti anak lari. Kita ni nak didik anak tak boleh tegas sangat, nanti anak memberontak. Saya bagi anak saya pergi konsep Blackpink, tapi saya letak syarat dekat dia. Saya pun sayang anak saya. Saya letak syarat dekat dia, boleh nak pergi tapi wajib solat maghrib. Nak pergi konsep Blackpink kan? Boleh, mak bagi, tapi syarat kena solat maghrib. Lepas tu tak boleh pergi dengan kawan lelaki, kena pergi dengan kawan perempuan je. Lepas tu kena pakai baju longgar, tak boleh pakai baju ketat-ketat. Tapi boleh pergi Blackpink, katanya. Betul tak betul? Justify tak? Ramai tak orang macam tu sekarang? Dia bagi anak dia buat jahat, buat salah dengan syarat dia meletakkan a little amount of kindness ataupun goodness supaya dia dapat balance rasa serba salah dia. Itulah ma'adhirah. Dekat atas dunia kita akan banyak melemparkan ma'adhirah. Tetapi dekat akhirat nanti Allah kata no way. Mahkamah Allah doesn't work like that. No way. No space for ma'adhirah. So start from now, masa kat atas dunia pun, kalau dekat akhirat pun Allah dah kata no way, tak ada. Dekat atas dunia ni, you jangan sesekali buka pintu untuk ma'adhirah. Itu bila kita baca ayat ni, itu ayat benda yang kita nak kena ambil dekat diri kita. No excuses. Mesti menjadi orang yang anti dengan alasan. No alasan, no ma'adhirah, no justification, no. Allah dah letak benda tu tak boleh wujud. So siapa aku untuk letakkan benda tu untuk wujud dalam kehidupan aku, untuk wujud dalam kehidupan anak-anak aku. So bila kita ada ilmu ni, nak cakap dekat anak-anak kita yang nak pergi konsep Blackpink, bagi tahu bukan ibu tak bagi, bukan ibu tak faham. But come my daughter, listen. This is what Allah told in the Quran. So kita explain dekat anak kita. Anak boleh dengar tak? Kalau orang kata, Ustazah, tak boleh lah kita nak cakap anak suruh dengar Al-Quran, anak tak akan dengar. That's an understatement about Quran. Al-Quran mukjizat. Bila kita kata kita menyampaikan sesuatu daripada Al-Quran, orang tak nak dengar, anak kita tak nak dengar, itu sangat bahaya. Itu tidak benar. Sebab ini Al-Quran. Sekeras apa pun hati, bila kita bawa kepada Al-Quran, dia akan jadi lembut, dia akan tunduk, dia akan patuh. Mungkin akan mengambil masa untuk anak kita faham. Oh, tak boleh pergi konsert Blackpink walaupun kita solat. Because perbuatan kita solat dekat Blackpink, kita pakai tutup aurat, kita just pergi dengan kawan-kawan perempuan, that's kind of ma'azirah yang Allah tak terima. Benda tu akan makan diri aku dekat akhirat nanti. Mungkin dia tak terus terima hari tu, but selepas beberapa hari dia akan mula terima. Sebab itu adalah kemukjizatan ataupun kehebatan Al-Quran dalam berinteraksi dengan manusia.
Okey, boleh jelas setakat ni. So untuk setakat 2 ayat ni boleh nampak tak macam mana dengan kita ambil Al-Quran, benda tu akan build a strong character pada diri kita. Boleh nampak ke so far? Boleh ke? Boleh, insya-Allah. Okey, so ayat-ayat yang seterusnya ni insya-Allah dia simple sahaja. Okey. Ini adalah ayat tentang divine assistance ataupun pertolongan Allah Taala kepada orang-orang yang ingin menegakkan agama Allah. Saya yakin dekat sini ramai yang terlibat dengan kerja-kerja dakwah. Betul tak? Kan? Penat tak buat kerja dakwah ni? Subhanallah. Macam mana? Kita tanya ketua wanita kan? Subhanallah kan? Itu saja yang mampu diucapkan. Penat tak? Penat. Kita dibenci orang tak? Sangat dibenci orang. Kita dihalang tak? Kita dihalang daripada pelbagai aspek. Kita disalah ertikan tak? Kita disalah ertikan. Kita dihargai ke? Tak, kita tak dihargai. Kita dibayar ke dengan habuan dunia? Tak balik modal pun kata orang. Lebih baik kita fokus bina kerjaya kita, dapat gaji 20,000, 30,000, tak usah fikir sangat pasal orang ni. Ya. Kan kalau kita nak fikir kan, macam tu lah kan. Buat apalah nak hidup susah-susah untuk orang lain kan? Tapi itulah. Penat-penat kita, Allah datangkan kepada kita ayat pujukan yang bagi tahu, yes, engkau dengan manusia, engkau dengan jiran tetangga, engkau dengan orang yang benci engkau tak ada apa-apa dekat situ. Tapi dengan aku kau ada special connection. Dengan aku kau ada special access. Seronok tak kalau Allah cakap macam tu pada kita? Sampai satu tahap, kita tak peduli orang cakap apa pada kita. Nak benci aku, bencilah. Nak suka pun sukalah, Alhamdulillah. Nak benci pun tak apa, Alhamdulillah. Apa yang penting sekarang ni, my access dengan Allah Ta'ala. Because apa? Sebab Allah sendiri yang dah kata, وَلَا يَنْصُرَنَّ مَنْ يَنْصُرُهُ. Tolong, bukan maksud tolong sahaja tau. Tolong ni maksudnya, kita mungkin fikir tolong tu macam contohlah, okay, kita bawa barang banyak, berat-berat, tiba-tiba orang datang, saya tolong angkatkan barang untuk awak. Mungkin kita fikir sekadar itu pertolongan kan. Tapi pertolongan Allah Ta'ala bukan. Pertolongan Allah Ta'ala ni maksudnya, Allah sentiasa ada dengan kita. Allah sentiasa, dalam ayatnya macam, Allah is everywhere dengan kita, dan Allah akan buat dia punya magic anytime yang dia kehendaki. Pertolongan Allah means la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maksudnya there is no worries in your life. Bila Allah kata Allah nak tolong kita, bukan maksudnya tolong waktu kita perlukan, tidak. Allah dah bagi satu confirmation, satu affirmation. Allah endorse. Okay, contohlah nama orang ni, hamba Allah Siti Fatimah, endorse. No worries in her life at all. No worries. Dia miskin, dia tetap berjaya. Dia kaya, dia tetap humble. Dia apa pun keadaan dalam kehidupan dia, no worries. Allah jamin. Allah jamin macam tu pada kehidupan kita. Okey, jadi kita wala yansurunallaha man yansuruh bermaksud sesiapa yang menolong agama Allah, Allah akan bagi pada dia satu jaminan dalam kehidupan dia yang dia dah tak perlu nak ada apa-apa kerisauan, apa-apa kesedihan lagi, walaupun sebesar zarah. Dan ini adalah jaminan daripada siapa? Jaminan daripada Allah Ta'ala sendiri. Jadi hafallah ayat ni, wala yansurannallahu may yansuruh. Jadi mulai hari ini dan seterusnya, daripada semalam lagi pun saya dah yakin, pasakkan dalam diri kita untuk sentiasa menjadi orang yang membantu agama Allah, because kita need Allah more than Allah need us. Allah tak perlukan kita pun, tapi kita yang perlukan Allah. Ya Allah, aku buat program ni sebab apa? Because I want you. I want you to help me. I want you to support me. I want you to provide me. Make everything sufficient for me. Because I need you, Allah. So I help this deen. Okay? So ini adalah jaminan Allah Ta'ala. InsyaAllah. Okay, next. So yang seterusnya, prinsip yang kita nak kena ambil dekat dalam kehidupan kita adalah optimal quality. Okay, dekat dalam kehidupan ni kita akan jumpa bermacam-macam success habits, success people. Ada banyak teori kejayaan dekat dalam kehidupan, betul? Ada banyak sangat teori kejayaan. Dan teori yang paling diguna pakai sekarang ni adalah teori kejayaan Qarun dan juga Fir'aun, yang meletakkan keberhasilan material sebagai bukti kejayaan. Betul?
mengatakan keberhasilan material adalah bukti kejayaan. Tapi benarkah? Tidak. Keberhasilan material cuma adalah salah satu daripada cabang rezeki semata-mata. It has nothing to do with success or failure. Nothing. Jadi apa yang sebenar-benarnya dikatakan keberjayaan ataupun keberhasilan yang sebenar-benarnya dalam Islam? Inilah prinsipnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Kualiti yang paling Allah nak lihat dalam diri seorang hamba adalah kualiti apa? Kualiti takwa. Apa itu takwa? Takut kepada Allah, cinta kepada Allah, harap kepada Allah. Takut kepada Allah. Maksudnya takut apa? Bukan kita takut kita tak nak pergi. Maksudnya lagi kita takut, ada harimau, kita tak nak pergi, kita nak menjauh. Tidak. Takut kepada Allah, lagi kita takut, lagi kita nak pergi. Maksudnya apa? Takut untuk Allah melepaskan kita. Kita merayu, macam ibarat kata seorang anak, mak dia nak pergi keluar kan, nak tinggalkan dia dekat sekolah, dia takut tak? Dia takut. Dia nak mak dia ada sentiasa dengan dia kan? Betul? Dia nak sentiasa ada attachment dengan mak dia. Mak, jangan pergi mak, temanlah saya masuk sekolah. Betul? Sebab apa? Dia takut. Tapi takut tu membuatkan dia lagi attach dengan siapa? Dengan ibu dia. Itulah ketakutan yang kita sebenarnya kena bina dengan Allah Ta'ala. Ketakutan yang membuatkan kita rasa lagi kita nak attach diri kita dengan Allah Ta'ala. Lagi kita nak dekat dengan Allah Ta'ala. Lagi kita nak rapat dengan Allah Ta'ala. Sampai satu tahap, kita nak buat keputusan, hari ni aku nak makan dekat restoran A ke dekat restoran B, takut nak buat keputusan sendiri. Minta tolong Allah Ta'ala. Ya Allah, what is best for me? Pergi restoran A ke restoran B? I don't know. To that extent. Nak beli gula, ada dua jenama gula. Ada jenama gula Pride, ada jenama gula CSR. Ya Allah, I don't know which one is best for me. Please help me Allah. Oh, tiba-tiba tangan ambil CSR. Okay lah, that's the best for me. Sampai tahap tu attachment kita dengan Allah Ta'ala. Tapi tidaklah kita terlalu memberat-beratkan sangat sampailah CSR ke gula Pride 5 minit. Yang saya tak tahu CSR ke gula Pride. Jom kita buat istikharah gula mana paling bagus untuk kita. Oh janganlah macam tu. Itu dah dipanggil gulu. Gulu tu maksudnya berlebih-lebihan pula. Tidak. Okay, benda tu dia berlaku secara natural. Kata, ya Allah aku tak tahu ya Allah. Handphone A ke handphone B, I don't know Allah, please help me. Okay. Kita nak attach tu maksudnya kita ni sikit-sikit nak Allah Ta'ala. Sikit-sikit nak Allah Ta'ala. Macam mana kita attach dengan kita? Mak nak pakai baju biru ke baju kuning? Betul? Pakai je lah mana-mana. Itu tandanya ada good attachment. So kita nak jadi manusia yang ada attachment dengan Allah Ta'ala. Dan itu itulah kualiti yang Allah akan iktiraf bila kita ni bertakwa kepada Allah Ta'ala. Bila kita ada good attachment dengan Allah Ta'ala. Because orang yang ada good attachment dengan Allah Ta'ala, possibility untuk dia melakukan kesilapan-kesilapan dalam kehidupan dia adalah minimum. Dan dia akan kurang melakukan kesilapan, dia tetap akan buat dosa. Tapi dia akan kurang buat dosa. Orang yang kurang buat dosa adalah orang yang akan dapat rahmat. Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Orang yang mendapat rahmat Allah Ta'ala. Orang yang mendapat rahmat Allah Ta'ala adalah orang yang paling berjaya di dalam kehidupan dia. So ini adalah kejayaan yang kita nak ajar pada anak kita. Mak, nak jadi orang yang berjaya tu apa? Jadi orang yang berjaya adalah orang yang paling ada good attachment dengan Allah Ta'ala in everything you do, in everywhere you are. Ajar macam tu pada anak kita. Bukan how much money you make. Okay, bukan how big your car you drive, ataupun how big the house that you live in. Bukan yang itu. Okay? Okay, so insyaAllah seterusnya. Okey, ini adalah ayat yang sangat-sangat simple, ayat yang nak menjadi kita punya prinsip kita yang kita boleh terus hafal. Wal aqibatu lil muttaqin. Okey, ayat ni kita boleh terus hafal je. Sambil-sambil saya cakap ni kan, wal aqibatu lil muttaqin. Apa maksud al aqibah? Apa maksud al aqibah? Apa maksud akibat? Kesudahan. Kita ni kalau orang Melayu sebut akibat tu macam takut kan? Macam dia macam serius, macam buruk je bunyinya kan. Okey, akibat ni maksudnya sesuatu yang mengikuti di belakang. Okey, aqabah sesuatu yang mengikuti di belakang, maksudnya sesuatu yang ada di depannya. Yang ada di depan. Apa yang berada di depan akibat? Usaha ataupun effort ataupun keadaan ataupun faktor. Anything yang ada dekat depan. Akibat adalah kesudahan. Jadi wal aqibah, aqibah ni digunakan di dalam Al-Quran selalunya untuk menceritakan tentang hasil yang baik ataupun kesudahan yang baik, bukan kesudahan yang buruk lah. Jadi Allah bagi tahu dekat dalam Al-Quran wal aqibatu lil muttaqin. Kat dalam hidup ni, okey, maksud dia dan kesudahan yang baik adalah milik orang-orang yang bertakwa. Okey, itu ayat Al-Quran lah, ayat terjemahan yang direct. Ayat yang untuk kita faham ni maksudnya macam mana? Maksudnya, dekat dalam kehidupan kita ni, apa sahaja kebaikan yang kita nak, kita kena letak takwa nombor 1. Itu maksud dia.
Apa sahaja kebaikan yang kita nak, kita kena letakkan takwa nombor 1. Sebagai contoh, kita nak berkahwin dengan seseorang. Seorang lelaki ni sangat baik. Dia janji nak bagi kita nafkah 15,000 sebulan. Wow. Okay, nafkah 15,000 sebulan dapat. Dia janji nak layan kita macam Tuan Puteri. Dia nak bagi kita duduk dekat rumah yang sangat besar. Ada 10 orang bibi dekat dalam rumah tu. Dia layan kita dengan sangat baik. Dia cakap dengan kita bisik-bisik. Nak kata romantik tak romantiknya lelaki ni kan. Bagus, everything perfect. Kalau buat jumpa dengan mak ni, mak mesti suka sangat nak buat menantu. Tapi satu je kekurangan dia. Dia tak solat. Contoh. Tapi yang lain perfect dah. Memang tak boleh nak kata apa lagi dah. Agak-agak kita nak pilih ke tak nak pilih dia? Confirm tak nak InsyaAllah kat sini saya yakin semua memang tak nak. Tapi kat luar sana saya yakin semua perempuan serah diri. Betul? 15,000 sebulan nafkah siapa tak nak? Tak kira lagi duit spa, duit manicure, pedicure, semua tak kira lagi. Tak kira lagi bercuti dekat luar negara. Nanti semua perempuan ni dia akan apa? Alqa ma'adhirah. Tak apalah, mana ada orang tak sempurna kat dalam dunia ni. Boleh aja kan. Tak apalah, nanti saya bantulah dia solat. Dia akan alqa ma'adhirah, dia justify. Betul? Kat sini taklah, insyaAllah kita kat sini firm, insyaAllah biizni ta'ala. Dekat luar sana semua akan serah diri. Tetapi adakah dia akan mendapatkan kehidupan yang baik? Macam mana nak buat keputusan saya tak tahu. Buka Quran. Allah kata apa? Wal aqibatu lil muttaqin. If you expect goodness in your life, you kena letak takwa nombor 1. That moment you tolerate dengan elemen-elemen takwa, you letak takwa nombor 2, nombor 3, nombor 4, don't expect goodness in your life. You akan diuji. Hidup you akan jadi terabur, terombang-ambing. Itu cuma hayalan you. You hidup dengan dia, you kahwin dengan dia, you akan dapat kehidupan yang baik. No way. Sebab apa? Because dalam Al-Quran Allah dah kata macam ni. Dia punya prinsip macam ni. You nak apa jua kebaikan, takwa nombor 1. So dengan baiknya kita dekat sini akan kata apa dekat lelaki tadi? Minta maaf. Awak terlalu baik untuk saya. Itu cara menolak cara menolak dengan yang sangat sopan kan. So minta maaf, tak boleh nak terima. Sebab apa? Saya letakkan takwa nombor 1. Kita tukar situasi. Macam mana pula kalau ada seorang lelaki miskin yang datang pada kita, dia tak ada apa-apa tapi akhlaknya sangat bagus, tahajudnya tak pernah tinggal, hubungannya dengan ibu bapa sangat baik sempurna, pengajian dia, ilmu agama dia sangat banyak, dia juga sangat rajin bekerja, disiplin masa dia sangat bagus, hubungan dia dengan manusia semua okey, tapi dia tak ada harta, 1 sen pun tak ada. Mungkin takat nak bagi nafkah tu mungkin sebulan dapatlah 200, tinggal pun dekat rumah flat 2 bilik. Contoh, dia datang nak pinang anak dara kita, agak-agak terima ke? Fikir dua kali kan. Itulah keadaannya apabila kita nampak tak macam mana sekarang sebenarnya dalam Al-Quran, bila kita tahu formula Al-Quran, kita boleh buat keputusan. Nak terima, kalau saya personally, saya akan terima menantu yang tak ada apa-apa nanti. Sebab apa? Sebab dah dinyatakan dia orang yang kuat berusaha. Selagi mana dia berusaha, kita tengok balik dekat ayat lain, Allah ada cakap formula lain. Allah akan bantu tak dia? Allah akan bantu dia. Jadi itu adalah keadaan yang temporary. Laki yang kaya tadi nak bagi 15,000 nafkah pun belum tentu dia akan sentiasa kaya. Itu adalah keadaan. Itu bukan kelebihan. Itu adalah keadaan yang boleh berubah at any time. So laki yang miskin ini tadi dengan syarat dia sentiasa berusaha. Bukan dah lah miskin, lepas tu tak nak kerja, tak nak bangun pagi, lepas tu tak ada disiplin. Yang ni tak payahlah, memang kita tolak tepi lah. Tapi kalau dia ada ciri-ciri orang berkualiti, cuma keadaan belum berpihak kepada dia, kalau saya, untuk anak perempuan saya akan terima. Sebab apa? Sebab saya akan yakin wal aqibatu lil muttaqin. Akan ada kebaikan dalam kehidupan orang yang meletakkan takwa nombor 1 dalam diri dia. Okey? Boleh faham Okey, next. Okey, yang ini virtue over vice. Okey, ini juga adalah konsep. Apa yang saya sebut ni sebenarnya dalam buku-buku orang putih dia banyak sebut. Apa yang saya cuba buat adalah saya nak bagi tahu whatever yang ada dekat dalam buku orang putih yang orang bayar puluh-puluh ribu tu, ada semua dekat dalam Al-Quran. Bahkan Al-Quran punya konsep jauh lebih sempurna. Okey, virtue maksudnya apa? Virtue maksudnya at-tayyib, perkara-perkara yang baik. Vice maksudnya apa? Benda-benda yang buruk, al-khabith. Okey? Jadi dekat sini dia punya satu konsep, qul la yastawil khabithu wat-tayyib. Okey, katakanlah wahai Muhammad, tidak akan sama perkara yang baik dengan perkara yang buruk dengan perkara yang baik. Kalau kita tengok dekat ayat ni, sambungan dia ada
walau a'jabaka kathratul khabith. Ada sambungan dia, tapi saya tak bagi sambungan tu sebab saya nak bagi hafal yang ini je. Qul la yastawil khabithu wat tayyib. Apa maksud dia? Tidak sama langsung dalam apa jua keadaan. Yang baik itu baik, tidak boleh bercampur dengan buruk. Yang buruk itu buruk, tidak akan boleh bercampur dengan yang baik. Walau a'jabaka. Sekalipun a'jabaka, yang membuatkan engkau merasa takjub itu adalah kathratul khabith. Walau a'jabaka kathratul khabith. Allah bagi tahu yang buruk tu buruk, tak sama dengan yang baik. Walaupun yang buruk itu banyak berada di depan mata kita dan membuatkan kita merasa terjatuh hati. Saya bagi contoh. Untuk kita faham, kitchen cabinet dekat rumah. Rumah yang besar. Betul? Beli rumah harga RM500,000, RM600,000, RM1,000,000, RM2,000,000. Gaji kita kalau gaji sebulan RM20 juta tak apa. Kalau gaji kita sebulan RM20 juta, nak spend banyak-banyak untuk rumah tak apa. Sebab dia percentage dia sangat sikit untuk diri kita. Tapi kalau kita ni nak duduk dekat atas dunia ni sekejap je. Kita nak pergi melaburkan semua duit kita semata-mata kerana rumah idaman kita. Adakah itu satu perkara yang betul? Kita nak mati sekejap je lagi. Sangat-sangat sekejap. Kalau ada whiteboard, saya boleh ceritakan macam mana hakikat kan. Kita ni hidup apa? Illa sa'atan minan nahar. Betul? Kita ni hidup, hakikat kita hidup ni kat dunia ni, sa'ah minan nahar. 1 saat ataupun 1 jam sahaja. Kita semua hidup 1 jam sahaja. Ada ke? Ada tak whiteboard ke apa? Ada tak? Tak ada. Oh, 11.30 dah. Tak apalah. Sampai. Okey, tak apa, insyaAllah lain kali. Okey, contoh kita nak spend untuk kereta. Kita nak beli kereta yang mahal-mahal. Gaji kita tak adalah besar mana. Mungkin RM20,000 tapi kita nak kena bayar installment kereta sampai RM3,000, RM4,000, RM5,000. Orang kata benda tu betul. Yelah mampu, betul tak? Tapi hakikatnya adakah benda tu baik untuk akhirat kita? Perkara yang baik untuk dunia kita takkan sama dengan perkara yang buruk. Faham tak? Jadi bila kita spend terlalu banyak, okay, kita ni orang perempuan suka tak kumpul Pyrex, apa lagi? Coral, pinggan, set pinggan sampai 3-4 ribu kan? Kebanyakan daripada kita anggap itu adalah benda-benda yang natural. Betul? Benda-benda yang biasalah. Kita orang perempuan suka benda tu. Tetapi di sisi Islam, adakah benda tu benda yang baik? Benda tu bukan benda yang baik. Sebab benda tu akan jadi benda yang akan menjadi hujah ke atas diri kita dan benda tu dia akan tikam belakang balik kita dekat akhirat nanti sebenar-benarnya. Okey, walau a'jabaka kathratul khabith. Tetapi inilah sebahagian daripada perkara-perkara buruk yang ada dekat dalam kehidupan kita yang terlihat cantik. Faham? Biasalah, mana ada orang perempuan, abang saya nak beli kerja kabinet, tak ada kerja kabinet mahal-mahal ni mana boleh. Yang abang nak beli kereta mahal-mahal, mana boleh kalau tak ada kereta mahal-mahal nanti tak close deal business. Yang kita kena pakai beg Gucci Prada ni baru you letak ke atas, you buat dealing business, you baru orang respect, you baru orang letak 200,000 deposit untuk buat job dengan you. Menarik tak benda-benda ni semua? Pakaian yang indah, rumah yang cantik, kereta yang mahal. Tapi pada hakikatnya adakah benda ini benda yang betul-betul baik untuk diri kita? Tidak. Okey, tidak. Kita sepatutnya hidup dalam keadaan yang bersederhana. Kita umat Islam wajib jadi kaya. Wajib. Wajib bukanlah wajib secara hukum jangan salah faham kalau tak nanti saya dah mencipta sesuatu dalam agama. Tidak. Maksudnya wajib tu maksudnya kena usaha jadi kaya. Tetapi kita kena haramkan diri kita untuk memakai simbol kekayaan tersebut di badan kita. Jadi kaya, tapi bukan untuk pakai di badan kita. Bukan untuk pakai pada kereta kita. Bukan untuk pakai pada rumah kita. Bukan untuk pakai pada lifestyle kita macam orang kaya. Tidak. Kekayaan yang kita ambil adalah untuk disalurkan kepada pembangunan dan penyebaran agama Islam. Tetapi apa yang terjadi pada hari ini, kebanyakan harta yang kita guna, yang paling last kita letak untuk tujuan Islam, untuk tujuan pendidikan, untuk tujuan pembangunan ummah. Yang awal-awal kita nak letak kat mana dulu? Pergi bercuti. Nak pergi kat mana? Tukar baju. Kat mana? Nak renovate rumah. Nak tukar kereta. Ini semua benda-benda yang terjadi dalam hidup kita yang membuatkan kita sebenarnya terleka dan tersilap mencatur kehidupan sebab tidak berprinsip dengan prinsip daripada Al-Quran.
That moment kita masukkan diri kita dalam dunia Al-Quran, kita akan buat banyak revamp. Full revamp. Kita renovate the whole life. Dan di saat itulah kita akan dapat menikmati kehidupan la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kehidupan yang sangat tenang, kehidupan yang sangat indah. Yang tenang tu bukan dengan cara kita pergi bayar puluh-puluh ribu nak kena ikut kelas ni, nak kena ikut terapi ni, nak kena ikut segala macam mak nenek, nak kena. Tidak. Ketenangan tu adalah dalam diri kita sendiri apabila kita do some adjustment. Okay, kita do some adjustment dalam kehidupan kita. Adjustment yang macam mana? Adjustment yang betul-betul ikut kepada apa yang Allah ajar. Sebab itulah kehidupan Nabi, para sahabat yang sangat kaya raya. Nabi sangat kaya raya, sahabat sangat kaya raya. Tetapi kita selalu dengar cerita Nabi makan tak cukup. Betul? Pakaian, keluarga Nabi hanya ada satu persalinan. Pakaian ni tukar yang ni. Okay? Ada sangat-sangat simple. Kita punya pakaian ada sampai 18 almari. Betul? 18 almari. Siap. Saya kawan-kawan saya yang kerja sebagai cikgu kan. Tak boleh pakai lah baju ni. Saya pernah terdengar lah, saya duduk kan. Tak boleh pakai baju ni. Kenapa tak boleh pakai? Cantik lagi ni. Tak boleh. Bulan lepas dah pakai. Bulan ni tak boleh pakai. Saya macam, saya seminggu pakai baju yang sama. Kadang-kadang sampai 3 kali. Puan Diana jumpa saya, dia pun mungkin boleh nampak lah kot. Saya ulang je pakai pakaian yang sama. Tapi rupa-rupanya saya tengok, rupa-rupanya dekat dalam cikgu ni, dia satu bulan sekali baju. Tak kena tukar-tukar kan? Betul, ya Allah. Saya simpati dengan nasib guru ni. Saya simpati, betul. Saya dengar kawan saya cakap, dia ditertawakan sebab dia pakai baju yang sama 2 minggu. Macam, cikgu baju yang sama lagi pada 2 minggu. Saya macam, ya Allah, saya ni kalau jadi cikgu lah, agaknya tak tahulah apa nasib kan. Bila saya dengar tu, ya Allah, ya Tuhanku, ini adalah kesan-kesan. Kan, subhanallah. Ya Allah, ya Tuhanku. Inilah apa yang terjadi bila kita tak dekatkan anak kita dengan prinsip-prinsip daripada Al-Quran. Chaotic tak? Chaotic. Apa yang terjadi? Industri fashion make a lot of money. Siapa yang buat money tu? Siapa? Bukan orang kita. Kita jadi hamba. Hamba kepada apa? Hamba kepada duit. Hamba kepada dunia. Hamba kepada fashion. Mereka dah kaji. Industri ni mereka kaji. Mereka letak billions of money. Universiti-universiti ni dapat banyak dana daripada businessman. Syarikat-syarikat perusahaan ni, dia bayar duit, kau ambil 5 bilion, kau buat projek, kau kaji psikologi orang membeli, kau kaji psikologi perempuan, kau ubah beauty culture, kau ubah beauty standard, kau ubah beauty philosophy and everything, kau bagi dapatan tu pada aku tahu macam mana nak monetize. That's what happened to us right now. Sebab itu nak pakai baju yang sama, kita rasa malu. Kita sangat jauh daripada standard kehidupan yang sebenar dalam Islam. Sebab kita tak faham apa yang prinsip Al-Quran ajarkan. Okay, so itu sebahagian daripada insyaAllah. Next, ini yang terakhir lah. Okay, yang terakhir. Ada lagi tapi kita stop dekat sini je nanti. Wa kunu ma'as sadiqin. Okay, boleh hafal tak ni? Wa kunu ma'as sadiqin. Maksud dia apa? Hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Okay. Al-Quran mengajar kita untuk mendapatkan kehidupan yang tenang, untuk mendapatkan kehidupan yang benar adalah dengan cara kita memilih circle kita. Betul? So ini adalah ayat tentang kita memilih circle. Circle yang macam mana? Ayat ni kalau kita salah faham, dia akan jadi berpuak-puak. Akulah orang yang paling benar, kau semua salah, kau sesat. Betul? Kan? Dia rasa macam dia adalah kelompok yang paling benar. Tetapi dalam ayat ni sebenar-benarnya Allah bagi tahu dekat kita, as-sadiqin itu siapa? Bukan engkau yang tentukan apa kriteria as-sadiqin. Bukan engkau. Bukan parti A. Bukan NGO B. Bukan kerajaan C. Bukan sekolah D. Bukan syarikat korporat E. Bukan. Bukan semua ni. Bukan. Bukan jemaah masjid F. Bukan. Kriteria kebenaran dalam satu-satu circle adalah ditentukan oleh apa? Oleh Allah. Oleh Al-Quran. Oleh As-Sunnah. Jadi ayat ni dia bagi tahu dekat kita wa kunu ma'as sadiqin, bukan duduk dengan orang yang mengaku dia benar. Bukan duduk dengan orang yang mengaku dia benar. Tapi duduk dengan orang yang betul-betul memperjuangkan kebenaran dan kebenaran itu terlihat pada ucapan dia, pada tindak tanduk dia, pada gaya hidup dia. Sebab zaman sekarang semua orang boleh cakap nak bangunkan Islam. Betul? Tetapi hakikatnya perangai dia adalah perangai yang beruntuhkan Islam. Kita nak membangunkan ummah.
Tetapi rumah dia, cara dia berbelanja, cara dia turunkan bajet dan sebagainya adalah cara yang mengabaikan asnaf dan fakir miskin. Dia tidak memperjuangkan untuk orang-orang yang sepatutnya diperjuangkan dalam Islam. Hanya kata-kata semata-mata.